Jadi dalam masa 15 minit ni kita cuba fahamkan sedikit tentang NLP. Apa itu NLP dan bagaimana NLP boleh membantu kita dalam bisnes. Walaupun kita tak lagi jumpa orang, tetap lagi kita berkomunikasi dengan manusia. Sekarang ni kalau kita tengok ramai orang bermeeting, berdiskusi, bernetwork menggunakan Zoom meeting. Jadi bila cerita pasal Zoom meeting ni, dia tetap ilmu NLP masih lagi boleh diguna pakai. Sebab ilmu NLP ni sebenarnya dia menyeluruh daripada di mana sahaja kita berada, dengan siapa kita, dan dalam apa situasi sekalipun. Sebenarnya NLP ni adalah benda yang boleh katakan bagi saya adalah wajib untuk digunakan sentiasa. Dan sebab itulah kalau kita tengok pemimpin-pemimpin hebat, orang bisnes yang hebat, orang yang berjawatan tinggi, mereka mudah difahami, mereka mudah mendekati, mereka mudah untuk orang respect ataupun mendengar arahan sebab mereka ni sebenarnya menggunakan NLP. Sama ada mereka belajar secara formal ataupun tak formal, sebenarnya NLP pun telah berada pada diri mereka. Jadi sebenarnya NLP ni adalah satu amalan. Amalan yang kita boleh letakkan menjadi satu attitude, menjadi satu pembawakan pada diri kita yang menjadikan sikap kita sendiri. Jadi kalau bagusnya sebab tu saya kata NLP ni antara ilmu yang wajib semua orang bisnes yang nak pergi lebih jauh, orang nak jadi pemimpin yang lebih hebat, NLP satu ilmu yang bagi saya adalah wajib untuk dipelajari secara detail, mendalami dan of course kena amalkan. Sebab ilmu ni bukan untuk kita percaya, ilmu ni kena amal. Jadi NLP ni kalau kita belajar sahaja tapi tak amal, dia tidak akan memberi kesan. Jadi NLP ni belajar buat dan buat. Jadi alhamdulillah NLP ni saya belajar dah daripada tahun 2013, silap saya 2013, 2014 saya menekuni. Dan amalan-amalan yang kita bawa tu sehingga sekarang menjadikan kita boleh berkongsi dan performance ataupun keberhasilan apa yang sepanjang perjalanan kita buat kerja menggunakan ilmu NLP ni menjadikan result ni sangat positif, orang semua tahu dan amal. NLP, saya ambil gambar daripada slide saya ni sebenarnya. Ada beberapa slide yang saya akan gunakan untuk maksud dia. Dari segi tafsir bahasa dia, maksud dia macam ni. Apa maksud NLP adalah kaedah hubungan antara proses neurologi dan bahasa. N tu adalah neurologi. Dan L adalah linguistik. Linguistik itu adalah bahasa. Bagi mengubah perilaku melalui programming. P itu adalah programming. Program minda untuk mencapai tujuan tertentu. Ini maksud dia NLP ni adalah kaedah kita menggunakan neuro dalam otak manusia, menggunakan bahasa otak untuk mempengaruhi orang tersebut. Inilah dipanggil NLP. Maksud mudah dia adalah macam mana kita nak menggunakan apa yang ada dalam isi otak orang tu untuk kita pengaruhi dia, ataupun bahasa yang agak jahat sikit adalah nak pukau orang ataupun kita nak tipu orang tu menggunakan apa yang ada dalam otak dia. Apa yang perjalanan hidup kita ni, itulah menjadikan siapa kita. Jadi macam mana kita nak tahu yang kita, macam mana hidup kita ni mempengaruhi minda yang buat keputusan pada kita. Ini slide yang saya nak tunjuk macam mana seseorang itu akan dipengaruhi oleh apa yang dia mempengaruhi hidup dia. Tengok mata yang depan tu, external event dan information. Ini benda yang masuk. Sebenarnya apa benda yang masuk nanti dia akan pecah kepada 5. VAKOG. Nanti kita akan pergi pada 5 perkara yang external events yang masuk kepada kita yang mempengaruhi otak. Tengok dekat dalam gambar rajah manusia tu, distort, generalize, delete. Apa yang mempengaruhi kita membuat keputusan yang digest adalah apa yang ada dalam otak kita. Sama ada benda itu pengalaman ataupun pengisian yang berada dalam pemikiran kita, dalam minda yang kita tidak sedar daripada kecil sehingga sekarang. Apa bahasa yang kita ada?
apa memori yang kita simpan dalam otak kita, apa decision yang pernah kita buat dalam sepanjang hidup kita, apa attitude yang kita belajar, yang kita diajar, yang kita amal selama ni, apa values dan belief system, keagamaan yang ada dalam diri kita, keimanan ada pada diri kita, dan apa jua yang kita install sejak daripada kecil sehinggalah kita sekarang. Jadi inilah perkara yang akan menjadikan tindakan di bawah, behavior di bawah. So benda-benda ni akan menjadikan behavior kita, tingkah laku kita dibuat. Jadi inilah membezakan di antara orang yang ada ilmu NLP dengan tak ada ilmu NLP. Orang yang ada ilmu NLP, apabila sesuatu perkara itu masuk pada tubuh, kepada otak dia, dan dia akan digest menggunakan apa yang ada dalam minda tidak sedar, subconscious mind. Dan daripada digest secara cepat ini, menjadikan apa behavior yang dibuat. Ini NLP. Jadi, kita nak tengok detail macam mana yang eksternal ini masuk kepada manusia. Yang masuk kepada manusia, dia masuk melalui, laju sangat. Okey. Apa yang masuk kepada sistem diri manusia, inilah asas yang dipanggil VAKOG. V adalah daripada visual. Apa yang kita nampak akan menjadikan kita, otak kita akan berfikir sesuatu. Ini yang 70% manusia banyak terpengaruh, terkesan melalui penglihatan. Sebab itulah dalam dunia NLP, apa yang kita tunjuk pada orang, apa yang kita beri orang nampak, itu perkara yang paling besar untuk kita jaga. Yang kedua adalah A. A adalah pendengaran, audio, telinga. Apa yang datang kepada telinga kita menjadikan kita berfikir, menjadikan kita akan digest dan juga memberi tindak balas berpandukan apa yang kita dengar. K adalah kinestetik. Kinestetik adalah apa yang kita tersentuh, rasa yang di seluruh tubuh kita. Jadi apa yang tersentuh kinestetik ni akan menjadikan otak kita berfungsi. Adakah sentuhan itu baik, adakah sentuhan itu bahaya, ataupun sentuhan itu memberikan makna-makna tertentu. Ini K. Seterusnya adalah O. O adalah penghiduan atau bau daripada hidung kita. Jadi apa yang kita bau akan menjadikan otak kita juga berfungsi untuk digest, untuk memberikan reaction. Dan G, last sekali adalah G adalah rasa. Rasa daripada lidah especially. Ini melibatkan pemakanan dan juga untuk melibatkan deria rasa daripada mulut kita. Jadi inilah 5 perkara yang akan mempengaruhi otak manusia tadi membuat satu keputusan untuk bertindak, menjadikan behavior. So inilah maksud NLP, Neuro Linguistic Programming, yang hadir pada kita melalui 5 sebab tu, dan kita fokus apa yang ada dalam ni akan menentukan apa behavior kita. Jadi kalau kita nak tengok behavior di sini kita bagus, apa yang kena ada dalam ini yang kena betul. Inilah dinamakan yang kita kena buat kat sini, ilmu. Apa pada paling penting adalah apa yang kita install dalam hidup kita. Sebab itulah kalau tengok slide kat sini, kita selalu cakap adalah sebenarnya kita bertindak, kita hanya bertindak lebih kurang dalam 12% sahaja yang kita sedar. Yang kita sedar hanya 12% sahaja dalam hidup kita sekarang. Makin tua seorang itu, orang itu akan bertindak balas secara dia sedar adalah 12%. Dan sebenarnya dia ditipu oleh diri dia sendiri sebanyak 88%. Apa yang maksud ditipu di sini adalah kita sebenarnya banyak membuat keputusan menggunakan subconscious mind. Minda kita yang tidak kita sedar, yang kita dah pun simpan selama hidup kita selama ini. Tengok balik dalam. Distort yang ada dekat otak kita tu, itulah yang telah menipu kita sebanyak 88%. Sorry inilah coach, kita ada kurang 5 minit lagi ya. Oh, you dah start? Ada you setting macam tu kan? ada lagi kurang lagi 5 minit. 5 minit je.
Jadi dalam ilmu NLP yang saya nak share pada hari ini adalah maksud yang kita kena faham bahawa kita ni kena betulkan dekat apa yang kita simpan dalam memori kita, yang orang kata kita kena jadikan subconscious mind kita tu adalah ilmu-ilmu yang betul-betul betul. Dan dia adalah ilmu yang dah diperbetulkan apa-apa yang kita buat salah install sebelum ni. Sebab kita ni kadang-kadang daripada kecil kita dah banyak ditanam oleh ilmu-ilmu lama daripada kecil. Tempat gelap tu ada hantu kan, pokok besar tu ada penunggu, takut dengan bunyi-bunyi. Jadi itu adalah install yang telah orang dah install daripada kecil kat sini. So kalau kita tak delete perkara-perkara yang tak membetulkan kita, kita akan ditipu sentiasa. Sebab itulah ilmu NLP ni, satu benda adalah kita mengajar macam mana dia nak manage diri kita supaya otak kita ni tidak ditipu. NLP ni lagi banyak kita belajar ilmu NLP, sebenarnya otak kita automatik kita faham. Bila tengok contoh, macam saya kata dalam kelas, kita tengok contoh pakaian, pakai baju kot, otak negara. Ada pula sekretari kanan, ada bodyguard, kita rasa wah ini orang sangat hebat. Padahal ni mungkin hanya pelakon, mungkin orang biasa yang gaji mungkin lebih rendah daripada kita. Jadi itu dah ditanam dalam kita sebab kita tengok filem. Apatah lagi kalau kita ni banyak tengok drama-drama Melayu kan. Drama Melayu ni, orang Melayu ni balik ke luar negara tu di CEO company. Itulah yang diinstall kepada otak kita, menjadikan anak-anak muda kita ni kalau nak jadi CEO tu mesti handsome, mesti orang kata mesti kena belagak, mesti anak orang kaya, mesti pakainya smart. Jadi itu yang diinstall sebenarnya. Jadi dalam ilmu NLP ni kena ada ilmu, nak berjaya akhirat kena ada ilmu, nak berjaya dunia dan akhirat kena ada ilmu. Maknanya dalam pemikiran kita, subconscious mind kita ni akan jadi normal. Kita akan berfikir secara normal, berfikir secara matang hanya kerana kita ada ilmu daripada ilmu yang betul. Kedua adalah pengalaman hidup kita tu kita dah digest dan kita betulkan menggunakan ilmu sebenar. Tengok balik pengalaman hidup kita ni, selama mana yang kita dapat ilmu daripada orang tua, ilmu yang dapat daripada guru-guru yang ajar, adakah ilmu itu betul? Kita boleh cross maklumat daripada kita pembacaan kita, daripada rujukan kita. Ilmu ni betul atau tidak? So kalau ilmu tu betul, kita simpan. Kalau ilmu tak betul, kita delete keluar daripada subconscious mind kita. Apa lagi? Cari kawan yang betul untuk pastikan semua perkara yang hadir pada kita tu ilmu yang baik-baik. Ini yang bagi saya paling penting adalah kita nak pastikan bahawa dalam space subconscious mind kita ni adalah space yang disimpan perkara-perkara yang logical, yang betul, yang sah, dan pastikan dia adalah kita akan sebab dia automatik. Apa yang kita nampak, contoh saya suka cerita, kalau nak jumpa pertama kali jumpa orang, kita pakai baju biru. Sebab warna biru tu adalah otak manusia akan automatik bila tengok color biru. Color biru adalah color yang dipercayai, color yang menjadikan orang yakin, orang percaya. Dan kalau tengok, kalau orang pakai contoh, kita tengok orang tu pakai seksi, otak manusia tu berfikir benda yang dia akan fikir. Jadi dia terpulang pada kita letak bagaimana yang kita cuba fikirkan. Ada soalan dalam masa seminit? 3 minit lagi, 3 minit. Ada soalan tak apa-apa tak untuk dalam masa 3 minit? Best. Pendek Coach, sangat. Ada website mana-mana that we can do further reading on this NLP tak? Tak cukup lah 30 minit ni. Tak cukup. Organizer bagi 30 minit kan. Dia boleh baca NLP ilmu umum. Jadi kalau you boleh Google je ilmu NLP ni, sebenarnya banyak ada research yang menulis, ada orang buat share, slideshow pun ada, saya rasa video pun ada yang buat tutorial saya rasa. Jadi baca-baca, nanti kita boleh buat sesi-sesi next sebab NLP ni banyak. Banyak cara dia. Macam 5 perkara tu, satu-satu tu pun saya rasa 1 jam untuk satu perkara tu pun tak cukup. Dia panjang, cerita NLP ni panjang. Jadi apa saya nak sampaikan pada hari ini adalah at least kita tahu bahawa sebenarnya kita ni sebenarnya boleh menipu orang menggunakan NLP. Kita bukan sebenarnya nak menipu, kita nak pengaruhi orang. Bila orang tu tak suka dengan kita contoh, kita boleh dia suka pada kita hanya menggunakan ilmu NLP. Sebab adalah otak dia tu, ada benda yang disimpan selama ni yang menjadikan dia tak suka pada kita. Dia ada sebab. Manusia ni buat sesuatu sebab ada sebab. Jadi apa yang simpan dalam otak dia tu menjadikan dia buat sesuatu.
Kenapa dia tak suka dengan kita? Mungkin bukan sebab kita, mungkin sebab pemakaian kita. Mungkin bukan sebab kita cakap. Mungkin sebab mungkin cara kita berpakaian tu menjadikan dia tu ada pengalaman buruk hidup dia selama ni, pernah tengok orang ni pakai macam ni, dia tak nak pada kita. Jadi sebenarnya NLP ni adalah kita nak betulkan apa yang orang tu punya perception pada kita. Sebab kita tak boleh ubah orang, yang kita boleh ubah adalah diri kita. Jadi kalau kita nak jumpa bos kita kena tahu apa yang dia suka, apa yang dia tak suka, supaya kita jangan buat. Sama juga kita nak jumpa klien. Bila kita nak jumpa klien kita tu, kita kena jadi orang yang natural pertama. Sebab orang yang natural ni dia tidak akan mengubah apa-apa pemikiran manusia. Sebab itulah contoh kalau jumpa orang pakai baju putih. Putih ni adalah color yang natural. Dia tidak akan memberi impact apa-apa pada manusia sebab dia color natural. Biru mempengaruhi orang secara dan macam mana kita berpakat dengan orang takut dengan ustaz kan. Ada setengah orang tu tak boleh pakai pakaian. Itu adalah fizikal apa yang orang nampak. Sebab 70% manusia akan buat judge manusia daripada apa yang dia nampak. Itu paling penting. Sebab tu saya kata apa yang kita tunjuk pada orang. Contoh macam sekarang ni bila saya buat Zoom meeting, saya kena cari space kat belakang saya ni, tempat yang orang satu tak merosakkan orang punya pemikiran. Kalau kita ambil benda-benda yang tahu kat belakang yang bukan-bukan, nanti dia tengok, apa benda pula orang ni buat kan. Betul ke kat rumah. Lagi satu saya cari pakaian yang boleh menjadikan orang tu ingat nama saya. Sebab kadang-kadang ada orang tak ingat nama saya, nak spelling nama saya buat kat sini. Jadi kalau ada orang tanya lagi tu memang saja saya pasal lah kan. Tu contoh macam mana kita nak NLP kan orang supaya dia tu dia sedar, dia sebenarnya dia pun macam dia tak perlu tanya. Contoh saya pakai baju scan kat sini. Kadang-kadang orang tengok, wah, macam kita nak tunjuk yang kita sebenarnya, saya masih lagi business counselor scan. Dan kita masih lagi formal. Kita bercakap ni dengan ilmu yang ada trustability. Mana ilmu yang kita bercakap ni ada orang yang endorse kita, yang dah pun check kita siapa. Secara sedar tak sedar, puan dan tuan perasan apa yang saya pakai, betul? Kalau orang tak tengok pun, sebenarnya dia secara tak perasan, dia pun dah ditipu secara NLP-nya untuk mempengaruhi minda orang. Itu maksud saya. Sebab tu saya kata bila kita nak buat sesuatu, benda paling penting adalah dari pecahan. VAK. Itu paling penting. V adalah visual. Apa yang kita nak tunjuk kita ni pada orang, itu yang paling penting. Sebab 70% penerimaan manusia daripada apa yang dia nampak. Kedua, A, audio, telinga. Jadi apa yang kita cakap, bila kita bercakap benda yang positif, orang akan suka. Bila kita cakap cara mudah faham, orang akan suka. Bila kita bercakap bahasa-bahasa yang mudah, orang akan suka. Jadi itulah NLP dia. Kalau kita hanya cakap nak suruh dengar cakap kita, orang akan defensif. Kalau kita guna bahasa kasar, orang akan defensif. Kalau kita bercakap, guna jargon-jargon yang tinggi dia punya maksud, orang tak faham, orang akan defensif. Itu audio. Jadi audio ni akan jadi proses pada manusia. Kinestetik. Sebab itulah manusia ni dalam Zoom meeting, kita masih lagi boleh nampak orang. Sebab manusia ni kinestetik. Kinestetik ni adalah bergerak. Jadi bila kita bercakap, kita nak ada satu pergerakan. Nak kena bergerak. Jadi manusia ni suka tengok pada benda yang bergerak. Sebab itulah YouTube tu sangat affection. TikTok tu sangat gila. Walaupun tak ada benda apa pun, jadi orang suka tengok TikTok tu. Sebab dia bergerak. Manusia ni perlukan pergerakan. Itu kena estetik sebenarnya. Itu bagi saya yang paling penting adalah VAK yang kita kena jaga. Visual, apa yang kita nak tunjuk orang, apa yang kita buat tu nak tunjuk pada orang. A adalah audio, apa yang kita cakap tu pastikan dia suka dengar dan dia boleh dengar dan dia nak dengar lagi apa yang kita nak cakap. Dan K, kinestetik. Kinestetik ni mesti bergerak. Jadi sebab manusia ni manusia hidup. Dunia ini berpusing. Jadi semua yang berpusing, dia bergerak. Semua yang bergerak suka kepada benda yang bergerak. Lepas itu closing daripada saya tentang NLP untuk ini hari. Boleh? Okay, terima kasih Coach. Boleh. Walaupun Thank you, walaupun Coach. singkat, presentation hari ni padat Coach. Padat. Ya. Tapi buat section lagi, Coach. Boleh snap gambar ni, tulis dekat Facebook sikit. Lepas ni kita cuba promo untuk ramai lagi orang belajar. Yes. Sebab satunya tentang NLP ni, satu lagi adalah bila kita tak gunakan otak kita untuk ilmu tu bergerak, kita sebenarnya manusia ni akan mati apabila ilmu tidak bergerak. Jiwa dia akan mati. Maksud mati adalah mati jiwa. Sebelum manusia mati, jiwa dia mati dulu. Jadi kalau waktu kita tengah kena kuarantin macam ni, PKP sekarang ni,
pastikan otak kita sentiasa bergerak. Sebab inilah subconscious yang simpan dekat sini. Siapa yang boleh jadi gila dalam musim sekarang ni sebab subconscious mind dia tak betul. Dia tak boleh kontrol NLP dia dan COVID tu telah menjadikan dia tu sendiri NLP kan oleh COVID. Jadi dia takut satu benda yang dia tak tahu dia takut pasal apa. Jadi pastikan NLP ni jangan kena belajar supaya kita tu terus jadi manusia yang normal. Bagi saya macam tu je. Jadi orang belajar NLP ni, kita akan stres dalam any condition yang ada. Situasi bagaimana pun teruk punya kondisi tu, dia akan menjadi waras sebab dia bukan ditipu oleh 88% apa yang disimpan. Okey. Any minit ni nanti dia akan kelam ni Tapi coach. dia menggunakan seluruh apa yang dia hidup secara normal melalui. Okey, terima kasih dah saya sini. Terima kasih sudi untuk kata berkongsi ilmu sebab kita nak bersedekah ilmu pun kena ada orang yang nak terima. Jadi saya halalkan ilmu yang saya share, boleh tulis di mana-mana untuk share pada orang lain supaya orang lain juga boleh amal apa yang baik ni selain daripada kita dapat mengisi masa lapang tempoh PKP ni. Stay at home. Stay at home. Terima kasih coach. InsyaAllah. Thank you. Okay, thank you. Assalamualaikum. Thank you semua. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.